Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin, tuan-tuan yang rakan-rakan Facebook yang setia bersama saya dalam sesi kuliah harian, kelas harian, lecture harian, apa lagi? Ha? Saya harap tuan-tuan semua berada dalam keadaan baik. Hari ini 22 hari bulan 4 2020. Semoga kita dirahmati Allah. Baik tuan-tuan, hari ini kita sambung topik kita yang semalam dan kita pun dah ada masuk tahap kedua, level 2. Kalau tuan tengok poster saya pamerkan tu, kita dah masuk level 2. Kita dah habis dah semalam dah habis dah geometrical drawing. Mana bagi saya itu tahap pertama lah bagi anda, kita yang belajar AutoCAD. Kalau siapa belajar AutoCAD ni, bagi saya kalau dah sampai dah habis kalau tuan-tuan dah boleh buat geometrical drawing, bermakna asas tu tuan-tuan dah ada. Asas dah ada. Cuma nak tambah lagi melalui latihan-latihan dan menambah pengalaman melalui soalan-soalan lain. Baik, hari ni kita tengok orthographic projection. Kalau dekat dalam bahasa Melayu ni kita panggil pandang unjuran. Lukis unjuran. Orthographic tu unjuran. Projection. Orthographic ni, auto ni mungkin saya nak contoh. Tapi setengah tu dipanggil multi-view projection. Dalam, tapi ada yang panggil orthographic. Multi-view ni lebih tepat lah bagi saya guna perkataan, tapi paling popular orthographic. Baik tuan-tuan, kita akan tengok hari ni. Hari ni punya ni. Baik, saya akan buka satu video. Saya suka video ni pada saya. Mana saya letak? Sekejap tuan-tuan. Okey, alright. Saya nak buka. Okey. Dia getar-getar je. Pindahkan ke Windows sini. Okey. Baik, kita tengok perkenalan tentang projection. Baik, kita tengok video ni. Baik, kita tengok ada dua jenis multi-view. Satu yang orthographic, satu perspektif. Ini macam ni perspektif. Perspektif ni biasanya digunakan oleh arkitektur lah, arkitek lukisan arkitektur, seni bina. Jadi sebab apa dia buat macam ni, dia tunjuk pandangan bangunan tu dalam bentuk, dalam view yang keseluruhan macam ni. Nampak tuan-tuan boleh tengok tu. Dia nampak lonjong panjang tu. Dan dia, kalau tuan-tuan tengok mata kita pun, kalau tengok dari jauh pun nampak panjang kan. Kalau tuan-tuan nampak jalan yang kalau highway tu, tuan tengok highway tu, daripada cermin kereta kita nampak semakin lama semakin panjang dan semakin tirus. Hatta kita dekat rumah kita bukan dekat dewan pun kita nampak dia tirus. Jadi ini pandangan perspektif. Perspektif ni pula dia ada pandangan satu titik. Dia ada tumpuan satu titik, dia ada tumpuan dua titik dan tiga titik. Okey. Tuan-tuan tengok ni, dia punya ni. Ni macam ni. Dia punya pandangan perspektif. Ni perspektif punya pandangan. Kita tak cover pandangan ni, tak cover drawing ni. Sebab saya tak tumpu ini, sebab saya lebih pada pandangan unjuran lah. Tapi saya nak bercerita sikit. Kalau tuan-tuan ada soalan. Okey. Baik, kita tengok pula pandangan orthographic. Okay, orthographic ni adalah mungkin pandangan arah mata kita. Pandangan yang kita ambil daripada mata kita. Mungkin sebab tu dia panggil auto. Auto ni dalam autometri mata, pandangan view daripada mata. Tengok gambar video tu, pandangan daripada mata kita pada bongkah tu, segi empat tu. Kita bagi kubus. Kita bongkah, kita bagi bongkah lah. Bongkah segi empatnya. Jadi arah pandangan kita, view mata kita tu nampak, itu kita lukis. Okey. Dia nampak gitu.
Okey. Dan apa kita letak pandangan tu jauh macam mana pun tetap kita lukis ikut saiz tu. Skala dia pun skala yang sama, tak macam perspektif. Perspektif ni dia mengunjulkan daripada 1 point, 2 point, 3 point. Jadi dia tak nampak dia kita panggil accuracy lah, ketepatan lah. Okay, tapi untuk lukisan macam yang kita akan buat nanti, dia adalah ikut kita punya accuracy, ikut dimension. Okay, baik, kita tengok satu video. Ada lagi tak video ni? Sebab saya tak nak buang sebab masa saya terlahat. Okay, tengok sini tuan-tuan. Okay, jadi bila kita menunjukkan pada, ni katakanlah plane ni, ini katakanlah satah lukisan. Jadi apa yang kita projek daripada objek ni, dia kena dekat sini, inilah dia yang kita akan lukis. Sebab tu dia panggil projection. Ni projection. Itu kalau kita anggap ni ketan ni daripada mata kita, ni dia projeknya tu. Tu. Kalau ada penambah tepi ni pun, dia akan projek juga tepi ni. Tengok ni, dia akan projek juga sini. Line ni, kalau di sini, cuma bila benda macam ni, dia akan ada yang dia akan dapat dari sini. Nampak? Ni, dia projek tu. Letaklah jauh mana pun, dia tetap projek pada garisan selari, dia akan sama. Skala dia mesti sama. Satu sini, satu sebelah tu mesti sama. Ini skala dia punya ni. Okey. Kita tengok contoh lagi. Contoh satu bongkah ni. Allah. Gelap. Gelap. Tak apa, video gelap. Okey, tak apa. Tengok next video. Okey. Next video. Okey. Dalam lukisan unjuran, orthographic view ni, dia ada dua sudut pandangan. Satu dipanggil first angle, satu lagi third angle. Okey. Saya ingat saya nak asingkan, tapi saya tunjuk dua-dua dulu. Nanti bila dalam latihan kita fokus satu. Tengok dulu tengok dulu pandangan ni. Okey. Jadi kalau tuan-tuan tengok ni, sudut pandangan ni kita buat, kalau kita boleh buat contoh. Okay, saya tunjuk ni. Kita anggapkan ada dua bongkah. Ada dua bongkah sini. Satu bongkah kotak ni, yang setiap kotak ni ditandakan sebagai pandangan front, belah kanan itu right, bawah ni bottom ni bawah lah. Hadapan, bawah, kanan, sebelah ni kiri, di atas ni top, yang belakang tu back, tuan-tuan. Okey. Jadi bila tuan-tuan tengok first angle lah. First angle ni macam mana kita nak lukis dia? Bila nak lukis sudut pandangan pertama ni, kita kena bayangkan dia umpama kita menggolek. Kita menggolek lah kita. Membolak balik, menggolek kotak ni ke pandangan kita nak. Okey. Jadi kita tengok Okey, jatuh mak. Tu kita benda jatuh tu kita dekat kanan atau di kanan. Jatuh belah kiri, kita lukis kiri. Top, bottom. Dia gitu. Okey. Jadi saya ulang balik. Dah laju sangat. Okey. Saya ulang. Okey. Baik saya ya. Okey Saya ulang sekali lagi. Tengok betul Okey. Okey, tengok ni. Dia ada beza sikit Okey, bila pandangan hadapan. Bila dia masuk pandangan pandangan left pandangan, bila dia ke kiri, jatuh kiri, jatuh kanan, dia lukis kiri. Nampak tak?
Okey. Arah yang jatuh tu. Arah dia jatuh tu. Tulisan jatuh tu. Dia bukan chalk lah kita lukis bahagian ni, arah atas kotak tu. Nampak? Right, kita right. Bottom, tu. Okey, top. Itu. Jadi kotak tadi, umpama kita angkat kotak tu, kita letak di bahagian atas, kita nampak tulisan bottom tu, itu lukis yang lukis bottom tu. Apa kita nampak tu. Kemudian apa pandangan yang apa kita pusing kotak, letak frame balik, kita pusing kotak ke arah belah top, dia jatuh belah di bawah tapi dia top. Dia dapat di top. Itu lukis tu lah. Tu. Dia macam ni. Ni first angle punya apa projection. Tengok sekali lagi tuan-tuan yang ada baru masuk. Okey. Ini memang tuan-tuan cakap memang ramai yang confused dengan third angle, first angle, tapi tak apa, kita tengok pelan-pelan. Okey. Sekali lagi. Okey, kita pandang atas, pandang hadapan. Okey. Kita nampak kotak hijau tu, tulisan hijau tu, itu kita lukis. Itu kita lukis. Okey. Kemudian bila kita golekkan dia ke kanan, kita nampak tulisan hijau tu mengatakan left. Kita lukis left tu, bukan lukis right. Kita lukis left tu, tu lukis left tu. Nampak? Tu. Kemudian bila kita jatuhkan dia belah kiri, kita nampak tulisan kanan, kita nampak tulisan right tu, kita lukis yang right tu. Nampak? Okey. Sekali lagi. Okey, lepas tu untuk bottom pun sama. Untuk bottom pun dia jatuh pada front balik, dia golek jatuh pada pandangan atas, tapi yang nampak tulisan dia adalah bottom. Jadi kita lukis bottom dia, bawah dia. Mana bottom, nampak tu. Begitu juga dengan kita golek dia jatuh di bahagian bawah, kita nampak tulisan top tu, kita lukis top tu. Dalam berarti kata lain, bila kita buat benda ni, kalau kita tengok dah satu bongkah tu, dia macam dia bersilang, macam bersilang tu. Kita tengok. Baik, kita tengok pula. Saya tunjuk contoh lagi, video ni contoh, saya tengok ini tu. Ini tu kotak tu. Okey, tengok unjuran sudut ketiga. Sudut ketiga ni kita tak golek kotak. Kita buka kotak tu. Kita buka kotak tu. Kita folding, kita buka kotak tu. Dia begitu. Sebab tu ramai mengatakan sudut pandangan ketiga ni senang. Tapi masing-masing setiap satu ni berguna lah. Okey. Nampak? Dia buka kotak tu, kita buka kotak tu. Apa yang kita buka kotak tu, itulah dia kita lukis. Dia dapat, dia terus je. Itu. Tu perbezaan. Tengok perbezaan di antara sudut pandangan pertama dan ketiga. Okey, yang sama adalah front dia. Yang lain semua dia bersilang. Itu. Okey. Tuan-tuan nampak macam ni, nampak dia punya analogi dia sama, simple, tapi nanti bila nak tengok kita tengok yang bila kita buat pada produk. Contoh satu produk lagi, Okey, tengok satu produk, tengok video tadi, video seterusnya. Video ni dia ada produk ni mungkin lagi jelas. Okey, kita tengok video ni. Okey. Okey, jika dia bongkar macam ni.
dalam video. Okey, tengok je. Okey, apa mungkah ni yang dalam ni adalah lubang skru lubang kita buat ada yang lubang skru, ada yang lubang kena bor. Okey. Angle dengan third angle. Ni first angle. Itu nampak. Okey. Tu. Ni bila kita klik dengan apa objek lah. Dia dapat lebih jelas kalau tengok mungkah ni ya. Kita tengok Okey. Jadi bila benda ni ke sini, dia nampak macam tu. Tu nak kena revive balik, tengok balik. Okey, saya lagi tengok. Okey, ada tu bongkar. Okey, bongkar gini. Okey, tengok bongkar dulu. Okey. Tengok tu Okey, jadi pada sudut pandang ketiga. Okey. Dan saya Okey, saya lagi tengok dia buat macam sudut pandang ketiga tu. Nampak? Lukis ni. Lepas tu ini, lukis bahagian ni. Lepas tu ini kita lukis macam ni. Tu sini, kita lukis yang ni. Nampak? Macam tu. Okey, tuan-tuan nampak dia punya tu. Inilah dia sudut pandangan pertama bila kita lukis bahagian-bahagian tu, bahagian ketiga pula. Sudut pandang tiga. Okey. Ni pandangan ketiga. Sudut pandang ketiga dia macam tu. Dia macam kita folding ke benda tu, pak, kita lepak lukis tu. Lepas tu yang ni, pak, ni. Ini pun sini. Dia macam tu. Dia sudut pandang ketiga. Ni pandangan ketiga. Jadi beza dia macam tu. Saya harap video ni akan bagi tuan-tuan nampak lebih jelas lah, lebih jelas tentang macam mana perbezaan di antara first angle dengan third angle. Ni perbezaan dia. Okey. Okey, tuan-tuan boleh tanya jika ada soalan. Saya akan cuba ni jawab. Okey. Dan line slow line saya slow. Dia dah ni. Slow sikit. Okey. Line pun tak boleh ni lah. Okey, tak masalah line tak apa nak cantik ni. Okey. Okey. Itu sebuah sedikit lah tentang ortografik. Lukisan ortografik penerangan secara ringkas. Nanti saya akan cuba tuan-tuan tunjukkan video satu lagi video tapi saya tak jumpa dia punya letak kat mana. Sekejap tu saya nak tengok. Saya tak salah letak. Okey. Kita akan tengok contoh objek.
contoh soalan kita akan cuba buat. Kita akan cuba buat ini. Jadi kalau untuk untuk setting dalam AutoCAD, ni, macam semalam saya tunjuk semalam kan, saya tunjuk latihan semalam yang last kali tu, yang saya tunjuk ni. Okey, dia punya line saya slow. Bukan cakap slow, saya punya hardware pun ni bukan line ni, line dengan hardware saya. Dia jadi slow. Saya tak tahu siapa. Seperti apa. Jadi slow macam nak tu. Jadi hari ni tak apa. Bukan, kita anggap sebagai cabaran kita. Tak apa. Baik. Kita akan teruskan dengan cara nak menyediakan, nak menyiapkan ataupun nak ni cara kita nak menyelesaikan ni ortografik ni. Okey tuan-tuan, untuk mana tuan-tuan untuk buat ortografik view ni kita kena ada daya pemikiran yang kita panggil imaginasi tu, kira kena strong lah. Jadi kita kena latih minda kita ni supaya kita boleh bayangkan bentuk bentuk dia macam mana apabila kita pusing dia. Macam kalau kita buat soalan latihan macam ni, bagi saya tak ada masalah. Bila kita dah mula macam ni, kita dah mula guna yang ni, missing view yang tak ada ni, kita cuba buat. Jadi kita nak bayangkan bentuk tu macam mana. Tu. Yang ni yang biasanya soalan, kalau kita bagi test kepada pelajar, kita ataupun test ataupun assignment, kita bagi soalan bagi missing view. Kita tak bagi yang ni. Biasanya 2 soalan atau 3 soalan. Satu soalan tu satu soalan simple macam ni. Kita akan bagi ni yang nak merasap dia punya tu minda dia. Okey. Jadi kita ambil contoh ni. Contoh stepper ni, kita akan buat stepper ni. Okey. Jadi cara-cara nak buat guna AutoCAD ni. Okey. Nak guna AutoCAD ni, kita guna yang drawing semalam. Saya padam yang ni. Okey. Nak guna stepper ni, yang ni kita kena pastikan kita punya layer kita memang TikTok lah. Jadi saya tak buat lagi ni, tapi saya buat layer untuk ni saja. Jadi kena ada layer yang kena ada daripada yang kita dah buat sebelum ni adalah satu garisan construction. Bagi saya kita bagi garisan unjuran ataupun construction line, terpulang lah nama apa. Apa ni? Dah sudah lari. Okey. Dia dah lari masuk dalam. Keluarkan balik. Okey, kita mau. Okey. Jadi kita new layer. Yang ni tuan-tuan saya namakan sebagai OTH line, orthographic line. Okey, line. Okey, yang ni saya warna dia pula saya tak nak bagi dia terlalu nampak. Saya nak bagi dia sama-sama menghampiri kelabu gelap ni supaya dia tak ganggu saya punya ni. Nanti dia banyak line kita. Dan itu dulu. Okey. Baik. Saya tambah satu kali. Baik. Sekarang tengok gambar rajah ni. Alright. Kita seperti biasa semalam kita kira lah, kita kira dia punya jarak ni. Mana daripada sini ke sini, mana dia akan ada nanti, kita akan buat 3 pandangan. Kalau tengok tadi apa view tadi, dia buat 3 pandangan. Kita akan buat 3 pandangan. Pandangan hadapan, walaupun dia buat 4, kita akan buat 3. 3. Secara umumnya unjuran dia 3 pandangan secara umumnya. Tapi dia boleh jadi 2 pandangan, dia boleh 1 pandangan. Tak ada siapa yang sebab tujuan kita buat unjuran ni, kita nak tunjuk objek sebenar tu macam mana, rupa dia macam mana.
Kalau tuan tengok sini, contoh yang saya nota ni, sekejap lah. Mana yang semalam tunjuk tu. Okey, ni. Okey ni. Okey, jadi tengok pandangan, 3 pandangan ni. Jadi kalau tengok ni, dia biasanya inilah 3 pandangan yang kita akan buat. 3 pandangan kita buat. Sudut pandangan pertama, 3 dan pertama. Okey. Jadi saya akan tunjuk tuan-tuan macam sudut pandangan pertama dulu macam mana, sudut pandangan ketiga ni macam mana. Tapi saya mulakan dengan sudut pandangan pertama dulu. Okey. Jadi sudut pandangan pertama ni biasanya kita buat 3 pandangan. Biasa. Ni cerita biasa nah. Tapi ada masa dia perlu buat 2, ada perlu buat 1, ada perlu buat banyak pun ada. Tapi ia bergantung pada objek tu. Biasanya objek yang complicated kita akan punya pandangan lah. Macam benda bongkah solid ni biasanya 3 pun cukup dah. Cuma dia kebanyakan yang 2 pandangan ni adalah benda-benda objek-objek yang bentuk silinder. Silinder ni biasanya dia takkan sampai 3, dia 2 je. Minima 1, maksima 2 biasanya. Kalau lebih pun dia akan ada pandangan keratan. Keratan tu apa? Itu nantilah kita next class. Future class kita akan belajar keratan ni. Kita potong, kita kerat benda tu. Nampak pandangan dalam tu nanti. Okey. Baik. Jadi untuk menghasilkan lukisan unjuran mana tadi? Okey, kita kena buat macam semalam. Okey, iaitu oleh kerana dia 3 pandangan makna dia pandangan sisi, pandangan hadapan dan pandangan atas. Pandangan atas. Jadi kita kena buat kiraan sikit. Okey. Kita balik pada yang contoh semalam sini. Okey, kalau sini semalam apa ni? Ini pula adalah malam. Okey, ini 257. Yang ini 390. Saya tulis lah sini. Saya tulis dekat sini senang. Sebab sini. Teks. Okey. 390 supaya tuan-tuan nampak. Okey, saya besarkan teks ni. Okey. 390. Saya move, saya letak sini. 390. Tak, saya copy. Letak sini. Okey, tepi ni apa tadi? 257. Okey, jadi 257. 257. Alright. 257. Okey. Jadi pandangan dia akan jadi benar. Dia akan jadi pandangan hadapan, pandangan atas dan pandangan sisi kiri di belah ni. Kanan. Sisi kanan di sini. Ni belah kanan. Tapi kanan kita lukis kat sini. Adakah dia boleh jadi lukisan ni? Boleh juga. Tak ada masalah. Tak siapa kata ni. Boleh, tak ada masalah. Okay. Dia tengok objek tu. Contoh. Okey. Kita nak tunjuk keseluruhan objek ni sebab kita nak mengelakkan kita buat hidden line. Hidden line ni adalah garisan berselindung. Garisan berselindung macam ni. Ni. Itu nampak titik-titik ni kan. Ini garisan berselindung. Sebab apa garisan berselindung ni tak bagus sebenarnya. Sebab orang dia mengelirukan orang yang tengok ni. Dia tak, macam mana rupa dia ni. Tapi kalau tengok tanpa bahagian yang tak ada hidden line, dia lagi jelas. Sebab tu kita pilih pandangan yang kurang ada hidden line. Yang tak banyak hidden line. Jadi macam sini, di sini
Jadi kan ni pandangan hadapan, ini pandangan sisi dia, ini pandangan atas dia. Okey, kita tengoklah. Alright, kita kira balik. Baik, yang ni adalah 60 oleh kerana oops. Okey. Ini akan jadi pandangan hadapan. Sini pandangan sisi. Okey, jadi kita kena kira dia akan jadi dua objek sini. Selang dia 3. Bermakna kita kena bagi 3 lah. Ni. Kena bagi 3 nanti. Formula dia. Okey, saya buat kurungan. Kurungan. Okey. Bagi 3. Macam tu. Okey, tak siap ya jangan ini. Okey. Kita tengok. Objek tadi. Okey, 60. Ni 60. Campur 30. Sebab apa? Pandangan hadapan di bawah ni 60. Tepi 30. 30. Boleh terbuka kan? 30. 60. 60, 30. Maknanya 90. 90. Jadi 390 tolak 90. Ni dia. Ni congok dah. Okey, bagi 3 sama dengan berapa? Tekan kalkulator kita. 390 tolak 90, 300. Kita bagi dengan 3. Jadi 100. Daripada 100. Mana? 100. Mana setiap gap tu, jarak tu adalah 100. Okay, jadi kita ambil offset. Offset. Kita setkan dia 100. 100. Jadi kita ambil sini ke 100. Sini 100. Okey. Boleh? Alright. Kemudian yang ni pula, Ni pula adalah okey, 30. Pandangan hadapan apa? Pandangan hadapan adalah 30 ke 40. 40 campur 30. Okey. Kaedah yang sama. Kurungan. Tolak. 40 je 70. Tutup kurungan. Bahagi 3. Sama juga kaedah dia. 257 tolak 70 bahagi 3. 62. Jadi offset boleh 62. Okey, kita offset 62. Okey. Baik. Lepas tu tengok objek ni. 90, 30. 30. Set 30.
Okey. Ini saya buat tier 3 ya. Tetap boleh guna F4 kalau besar sangat. Tak apa, sebab sini nak tunjuk je. Okey. Kemudian yang bahagian atas ni adalah 40 30 40 30. Okey. 40 senang 40 lah. 40 adalah pandangan hadapan dia. Hadapan sini. 40 sini. Okey, kemudian offset 30. Okey. Ni. Dia saya tukar view ni semua. Line ni kepada line kita buat undiran tu. Nampak dia kabur sikit kan? Okey. Jadi perimeter kerja kita ada di sini je. Objek kita akan lukis ni besar ni. Nampak? Okey, saya buat dulu. Okey, ni. Ni dah. Objek yang kita akan lukis. Ada masalah apa live kita ni? Tak ada apa dah? Saya tak ada masalah lah. Takut dia ni ya. Takut putus ya. Saya tak putus ya. Ni kenapa? Tak putus. Okey, tak putus. Saya rasa putus sebab saya tengok dekat ni tiba-tiba dia jadi butang play. Rasa putus pula tak. Okey tak. Okey, cantik. Tak putus. Sekejap saya nak. Okey. Oh, dia putih dekat saya punya tu, dekat saya punya page saya tu. Sebab tadi saya share, dia putih. Jadi saya kena share balik. Ada orang yang dekat Facebook yang ni tak sempat tengok sebenarnya ni. Sekejap. Akan buat kita malam lah. Okey, share. Share semua. Allah Akbar. Okey, saya dah share kat timeline saya. Okey lah. Tadi hilang dekat timeline tu. Okey. Okey, tuan-tuan. Jadi inilah dia apa position objek 3 pandangan atas secara bentuk bongkah umum dia. Ni. Ni ya. Bongkah umum dia. Okey. Sekarang kita akan mula buat. Kita ambil offset. Sebelum tu tukar kepada construction dulu, orthographic line dulu. Okey. Lepas tu kita tengok bila saya buat layer, saya bezakan satu layer by layer, nampak dia akan nampak lebih memudahkan sikit. Dia tak sabut. Tadi sabut mula-mula tadi sebab dia nampak terang sama color. Sekarang saya bezakan dia dengan layer. Ni fungsi layer ni tuan. Okey. Baik. Jadi kita lukis balik. Kita buat pandangan hadapan dulu. Okey. Dari sini ke sini adalah 30. Mana kita offset lagi 30. Kita offset, ambillah offset 30. Sini banyak main offset tuan. Banyak main offset. Offset 30. Alright, 30. Kemudian kita buat yang mana yang nampak dulu. Kemudian dia punya yang atas ni pula punya 40 offset 40. Kita banyak main offset. Kali ni kita banyak main offset. Nampak? Okey. Kemudian apa lagi dia bagi? Okey. 30. Ni dia tak bagi. Ni masalah dia tak bagi. Dia tak bagi ni tuan-tuan. Tak apa. Kita buat macam ni pula. Okey. Kemudian dah set yang tu, kita buat pandangan tepi ni pula. Okey, pandangan tepi ni. Ini pandangan tepi ni, macam mana nak start pandangan tepi ni? Dia duduk dalam mana? Seperti benda kita tengok dari konsep. Kita tengok sini, kita lukis bahagian ni. Yang ni dah kita akan lukis ni.
Ni kita akan okey. Okey, daripada sini maknanya 30 kita offset 15. 15. Offset. Ya. 15.25. Offset 15. Okey. Offset 25. Okey, jadi kita buat dulu, kita tukar kepada ni balik, dengan biasa balik. Okey, tengok sini. Oh, dan dia 10. Satu lagi, saya lupa 10. Offset 10. Sini 10. Okey, zoom sikit bagi nampak. Okey, nampak baik. Okey, ni 10, ni 15, ni 25. 25 tuan. Nampak 25. Okey. Jadi kita ikut balik yang mana yang kita buat, kita lakarkan tadi. Okey, ambil line. Ambil line, tak sini. Jangan padam ni, kalau jangan padam. Memang nampak sabun jangan padam. Okey. Nampak? Tu. Ini pandangan dia. Pandangan dari sini. Nampak dari sini. Kemudian nampak tu? Di atas ni pun sama macam ni. Mana garisan ni ada lagi. Ambil line. Okey. Ni. Ambil line. Alright. Dapat dah. Ini pandangan sisi kita. Sisi kiri. Sisi kanan, minta maaf. Okey. Boleh. Kemudian kita balik pada sini. Ni kan lah. Ni tak apa kalau nak buat. Tak buat ni. Okey. Buat sekarang ni dia tak bagi ketebalan ni berapa. Tak bagi. Masalah tak bagi ni. Dia tak bagi ni. Missing dimensioning. Ni masalah projek ni. Dia tak bagi. Saya rasa ni 20 ni. 20. Dimensi ni tak bagi. Dia 20. Saya 20. Separuh pada yang ni. 20 lah. Kita ambil 20 lah. 20. Jadi di sini jadi offset 20. Offset 20. Okey. Kemudian kita mula sketch balik. Ambil line. Benda yang dah nampak adalah 30. Ini 30. Ke sini. Kemudian 15 tadi. Nampak ni. Ni unjur sini 15. Nampak? Tu. Nampak tak? Sebab tu kita pengunjuran, nampak tak? Dia sampai situ, unjuran itu je. Sampai tu. Siap. Okey. Situ. Zoom sikit. Tu. Kemudian dia ada hilang sini. Mana sini ke sini. Ni dah siap dah, nampak tak? Sini ke sini. Nampak? Ni. Bukan yang atas ni kan. Ni bawah ni. Atas ni untuk yang ni. Tapi tengok sini. Mana dia kat sini. Kita ambil line. Tak sini. Ke sini. Ke sini. Dan yang ni tak ada lah. Ni jadi kita punya lakaran biasa. Kita boleh trim lah. Trim. Dia memang tak ada. Tu. Ni pandangan hadapan. Pandangan hadapan dia. Kemudian pandangan atas. Pandangan atas dia pula. Okey. Ni special. Kita kena ambil line. Tak sini. Ke sini. Ni. Okey. Jadi. Okey. Macam mana nak unjurkan ni? Kita ke sini. Okey. Unjur sini. Ambil. Ini tadi. Ataupun tak apalah tu. Ataupun kita copy line juga, tapi saya ambil ni lah. Kita copy line dia ada. Okey. Garisan ni
unjur ke bawah, kena sini dia pantul ke sini. Ni dia projection ni, sini nampak ni. Lebih jelas ni projection sini, projection sini, ni projection sini, projection dia pak begitu. Tu. Jadi kita copy line ni ataupun line atas tak kisah. Lagi. Okey. Dia duduk sini. Tu. Nampak? Nampak tak? Jadi ni bahagian atas tu lah. Bahagian atas tu. Tuan-tuan boleh bayang tak ni? Boleh bayang ni? Boleh bayang kan? Kemudian kita ambil line sini, nampak sini, di sini dan juga sini. Jadi sampai sini. Nampak? Lepas tu kita ikut ni. Saya tukar ni, minta maaf. Tukar line putih ni. Ni tukar pada objek lah. Tu. Okey, dan dia pula nampak tu sampai sini. Mana yang ni pun ada. Ambil line. Yang ni tuan-tuan. Tu saya kata kena banyak latihan ni. Begitu boleh bayangkan nak buat dia. Okey. Kemudian satu lagi ni. Yang ni di sini. Di sini, line ni. Ambil line. Dia. Dah siap. Habis. Siap? Ni saya tak buat contoh dia. Dah siap. Ni dia unjuran. Okey, saya padamkan kepada saya malapkan dia. Sebab dia tak hilang. Ni dah kelebihan dia tuan-tuan. Okey. Sebab tu guna layer. Okey. Kemudian siap gambar kita punya projek unjuran. Nampak. Sebelah sini, tengok sini dia akan nampak macam ni. Baru kita nampak objek tu macam mana. Tengok di atas, dia tu sini. Ni unjuran tuan-tuan. Okey, lagi syarat dia kena ada apa? Copy, ambil ni. Baca kan? Kita nak bawa. Letak sini. Okey. Aktifkan auto. Saya copy sekali lagi. Ni. Satu side sini. Satu side sini. Dia kena selari. Okey. Kemudian. Ini. Front. Dan view. Ni memang biasalah sinonim lah ni kalau kita budak teknikal memang tulis ni. Okey. Saya kecilkan sikit, besar sangat ni. 3 tu saya buat 3 lah. 3.5. Okey, lepas tu dia punya font ya, kita ambil Sophia. Nak pakai area pun tak apa, tak salah. Kan, tak salah. Okey. Preview. Ataupun tuan-tuan nak copy yang mana dah format dah siap, cuma kita edit text je pun boleh. Delete balik tadi pun boleh delete. Okey, susun balik bagi elok ngam-ngam. Tak boleh ngam-ngam tu kan. Ni. Okey, kemudian copy balik. Salah. Tak elok. Bagi dia tengah-tengah comel tu. Ni. Okey. Ni top view. Ada kalau seni banner dia panggil elevation, elevation. Macam kami budak ada mechanical manufacturing ni dia panggil view, pandangan, side. Side. Okey. Tejam ni. Okey, comel sikit duduk tengah begitu center elok. Okey, dah. Ini dia. Ini siap drawing unjuran. Ini satu contoh tuan-tuan. Okey, kita tengok audiens kita. Terima kasih kerana sudah datang. Rashid Haris, Mizang, Zaim, dan Syafiq dan Ani ya. Okey, selamat datang ke kelas kita. Okey, jadi inilah dia sudut pandangan ke pertama.
Okey, satu lagi tuan dia punya apa technical drawing ni, dia bila dah buat unjuran dia kena buat ni. Dia kena buat simbol, simbol unjuran. Tuan nyatakan simbol unjuran. Simbol unjuran ni. Hmm. Untuk sudut pertama kena buat simbol unjuran. Oh, ni dia. Ni sudut. Ni simbol. Inilah simbol sudut unjuran pertama. Kena lukis, kena nyatakan. Okey ya, kita buat kita buat. Ada banyak masa lagi? Banyak masa, tak apalah. Dah lajak ni, tapi tak apa, saya cuba siapkan. Okey, tetap. Saya contoh sambil sini ya. Okey, kita ambil sini. Mana tadi? Okey. Dia punya ni dimension dia dah. Dimension dia tuan-tuan. Diameter H. Diameter H 2 kali H, separuh H 2 kali H. Okey. Jadi kita buat H. H kita dah buat 10 ah. 10 saya buat 10. 10. Ambil diameter circle, diameter 10. 10. Okay, kemudian yang besar tu 2H. 2 kali H. 2 kali H maknanya saya buat 20. 20. Okey. Oh, alamak. Sorry. Ha? Hmm. 20. Okey. Kemudian dia ada lagi jarak tu adalah 5 separuh H. Okey, saya ambil satu kuadran kuadran. Okey. Right. Okey, saya offset sebanyak 5. Sebab dia separuh H. Tadi H 10, separuh H 5 lah. Alright. Kemudian okey. Ini saya padam lah. Mudah lah. Okey. Kemudian kita unjurkan pula sebanyak 2H. 2 kali 20 juga offset 20. Okey, sini 20. Alright. Kemudian kita unjurkan ini lah. Kita unjurkan ini. Ambil line. Okey. Quadrant. Drag gitu. Kemudian saya copy. Saya ambil sini. Quadrant. 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 Okey. Nampak? Betul tak? Sama tak? Yes, okey. Okey, kemudian dia punya tu adalah ikut dia punya tu. Mana kita pusing dia tu pak tu itu ke arah dia punya tu. Dia menunjukkan pada first angle sini ke sini. Kita anggap dia macam cone ni, cone lah, kira cone silinder. Cone jenis silinder Alright. Dah siap Dah siap trim lah. Trim. Buang yang tak mau. Oh, silap. Trim. Ni tak mau. 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 Okey. Iris. Okey. Siap. Okey, kita ambil line. Okey dah, ni dah. Siap. Okey, setiap kali tuan-tuan kita buat unjuran kena ada simbol unjuran. Baru drawing kita ni lengkap lengkap. Nak letak tak boleh simbol, tang sini tak apa, tang sini tak apa, tang sini mana pun tak apa, janji kena ada. Kena ada. Oh, ni center line tak apa, center line. Line.
panjangkan sikit. Kita panjangkan sikit. Sikit. Okey. Buat 2 layer center line lah. Nanti buat siap-siap lah ni. Center line. Center line. Okey. Oh, lajak kita punya kelas Tak apa lah no. Tak maaf dah, saya ambil masa tuan-tuan lebih sikit lah. Saya 30 minit. Saya tambah sebab nak tunjuk ni itulah. Tunjuk tak kena ikut waktu lagi, takut tak capai. Tamat nak ngajar ni. Okey, 3 5. Okey. Yang ni kita ubah pada 0.5. Okey. Baik. Center line. Line kita ubah pada center line. Kenapa tak tukar? Ya. Dia tak tukar. Oh, masih lagi ni. Right. Oh, ni pun tak nampak. Kita kecil dia, kita cari center line ni. Dia tak nampak tu. Load lagi. Center line. Saya ambil yang ni pula. Ubah. Pun tak ubah. Dia tak ubah. Ambil yang 5 ni lah. Okey. Kalau macam tu, saya kena break dengan dia. Saya kena pisahkan dia. Ataupun kita buat ni, LT scale. LT scale, take, tonton take lah, LT scale. LT scale skala 0.5. Nampak? Okey. Jadi mana yang ni lah, ni problem sini. Sebab saya tarik tadi. Saya pisahkan dia, trim. Nampak? Okey tu. Baru dia betul. Okey, ni panjang sangat ni. Okey, cantik. Tu. Okey, tu. Baik, inilah dia tuan-tuan. Okey, ini adalah dalam sudut pandangan pertama. Baik, untuk latihan tuan-tuan, tuan-tuan cuba buat. Cuba buat. Kita cuba buat. Mana dia pandangan? Okey. Cuba buat yang ni juga. Tapi sudut pandangan ketiga. So, tuan-tuan cuba buat ni sudut pandangan ketiga. Cuba buat dalam bentuk sudut pandangan ketiga. Sama juga, konsep lebih kurang sama juga dalam pandangan pertama. Cuma dia macam ni. Ni. Kedudukan dia pandangan atas, pandangan hadapan, pandangan sisi. Cuba buat pandangan ketiga. Besok saya bagi jawapan besok. Besok tunjuk ni. Okey. Saya terima kasih kepada tuan-tuan yang hadir untuk kuliah. Kita jumpa lagi besok pagi seperti waktu biasa 9.30. Minta maaf lajak sampai sejam ni. Biasalah nak tunjuk ni kena ni takut salah. Okey, besok kita start. Kita akan start saya akan tunjuk jawapan ni. Hari ni kita tunjuk yang ni, besok kita buat yang ni. Okey, dah kalau boleh tuan-tuan terus siapkanlah. Tuan-tuan buat layer siap. Buat layer siap. Buat layer siap. Yang sebelum ni kita buat tu. Buat saya bagi tempat fully elok. Kita tengok. Nampak? Ini adalah drawing yang lengkap. Satu lagi kita tak bagi dimensi. Dimensi nanti kita akan buat. Benda ni kita simpan, kita akan masuk dari dimensi, kita akan guna ini balik. Okey, tuan-tuan? Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kita sudahi dengan tasbih kifarah surah Ma'as. Okey tuan-tuan, jumpa lagi besok seperti waktu yang sama 9.30 insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.